Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Sandrawati. Baiklah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar untuk tajuk yang seterusnya. Apakah yang akan kita pelajari hari ini? Baiklah, mari sama-sama kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita ada 2 objektif pembelajaran yang perlu murid-murid capai. Yang pertama, murid-murid dikehendaki dapat menggunakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 kata hubung dengan betul. Jadi jangan lupa kamu mesti faham tentang pelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang kata hubung, dan kamu mesti mendapat jawapan yang betul sekurang-kurangnya 2 daripada 3 kata hubung. Okay, dan seterusnya, cikgu juga akan mengajar kamu semua tentang kata seru. Jadi, kata seru juga, kamu mesti juga faham sekurang-kurangnya 2 daripada 3 kata seru yang betul. Apakah itu kata hubung? Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menggabungkan ayat. Cuba lihat di tepi ni, cikgu ada letakkan gambar 2 buah bangunan dan bangunan itu disambung dengan sebuah jambatan. Jadi jambatan itulah seperti kata hubung, sama seperti bangunan ini. Baik, kata hubung yang pertama ialah dan. Kamu kena ingat, untuk tahun 1 kamu akan belajar 3 kata hubung, iaitu yang pertama ialah dan. Seterusnya, kata hubung yang kedua ialah atau. Dan, atau. Dan yang ketiga ialah tetapi. Jadi, kita ada 3 kata hubung dan, atau, tetapi. Apa dia kata hubung dan? Kata hubung dan kita gunakan apabila ada 2 ayat yang menunjukkan perkara yang sama. Benda yang sama. Jadi, kita akan gunakan dan. Baik, contoh yang cikgu beri di sini. Kita lihat gambar ini. Lina suka baca buku. Lina suka baca buku. Kita lihat kawan Lina. Ini ialah kawan Lina. Namanya Nani. Nani juga suka baca buku. Jadi, dua-dua sama. Lina pun suka baca buku. Nani pun suka baca buku. Okey, jadi ayat yang sesuai kita gabungkan menggunakan kata hubung dan ialah Lina dan Nani suka baca buku. Kita teruskan lagi, bagaimana agaknya cara untuk kita menggabungkan ayat ini. Ayat yang pertama, Lina suka baca buku. Ayat yang kedua pula, Nani suka baca buku. Jadi di sini, cikgu nak kamu cuba cari yang mana satu adalah perkataan yang sama. Kamu cuba cari. Itu dia. Perkataan yang sama, suka baca buku. Jadi, cikgu dah letakkan petak di situ. Suka baca buku. Macam mana kita nak buat? Kita buangkan satu perkataan, satu ayat yang sama itu, kita buangkan sebab kita tak nak dia ada 2 kali. Sebab kita nak gabungkan ayat itu, jadi kita buangkan yang atas tu. Suka baca buku yang atas, kita buangkan. Okey, kemudian kita tambahkan perkataan dan. Jadi macam manakah bentuk ayat yang baru yang kita gunakan menggunakan kata hubung? Ini dia ayatnya. Lina dan Nani suka baca buku. Itulah penggunaan kata hubung dan. Seterusnya, kita akan belajar tentang kata hubung atau. Okey, jadi atau ini ialah kita mesti membuat pilihan. Jadi, kita kena pilih satu saja. Okey? Tak boleh banyak-banyak. Kena pilih satu.
contoh cerita cikgu di sini ialah tentang Mimi. Ibu Mimi dia beri Mimi RM1. Jadi Mimi pergi ke kedai. Jadi Mimi fikir Mimi hendak beli aiskrim. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, Mimi nampak pula gula-gula yang sedap. Jadi Mimi terpaksa memilih sama ada hendak membeli aiskrim ataupun hendak membeli gula-gula. Jadi yang soalan yang kedua tu, Mimi hendak beli gula-gula. Okey, jadi di sini ada dua ayat. Bila kita nak sambungkan, dia akan jadi seperti ini. Mimi hendak beli aiskrim atau gula-gula. Baik, macam mana cara hendak menggunakan kata hubung atau? Kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Mimi hendak beli aiskrim. Ayat yang kedua, Mimi hendak beli gula-gula. Jadi, apabila kita hendak gabungkan ayat ini, kita kena cari perkataan yang sama di sini. Cikgu dah petakkannya, iaitu ayat yang sama, Mimi hendak beli. Bila ada sama, kita akan buang satu. Kita padamkan satu. Kita padamkan Mimi hendak beli yang atas tu. Sebab kita dah ada yang bawah. Sama kan dua tu? Jadi kita buang satu, barulah kita susun semula menjadi ayat yang baru. Inilah ayat yang betul menggunakan kata hubung atau. Jadi ayatnya, Mimi hendak beli aiskrim atau gula-gula. Seterusnya, kita akan belajar tentang kata hubung tetapi. Okay, kalau tadi dan tu perkara yang sama, jadi tetapi ni pula ialah perkara yang tidak sama. Kita lihat ayat yang pertama. Amir murid yang rajin. Kita lihat pula ayat yang kedua. Abangnya murid yang malas. Jadi apabila kita gabungkan, Amir murid yang rajin tetapi abangnya murid yang malas. Baik, ayat yang pertama tadi, Amir murid yang rajin. Manakala ayat yang kedua, abangnya murid yang malas. Kalau kamu lihat di sini, kedua-duanya huruf besar yang cikgu gunakan di hadapan. Tetapi apabila kita sambungkan dengan kata hubung tetapi, dia akan bertukar menjadi huruf kecil. Okey, ini dia. Amir murid yang rajin tetapi abangnya murid yang malas. Cikgu akan padamkan A besar, cikgu gantikan menjadi A kecil. Macam ni ya. Amir murid yang rajin tetapi abangnya murid yang malas. Ini dia ayat yang betul. Baik, jadi semua murid-murid buka buku teks halaman 49 dan kita akan bacakan sama-sama dengan cikgu. Jadi bila cikgu baca nanti, cikgu nak semuanya semak. Okey, tajuk kita hari ni kata hubung. Okey, semak bacaan cikgu. Ibu Rizal gemar memasak. Masakan ibunya lazat dan berkhasiat. Jadi yang warna biru tu ialah dan. Kenapa kita gunakan dan? Sebab kedua-dua tu ialah perkara yang bagus. Lazat tu bagus, berkhasiat juga bagus. Dia samalah tu, jadi kita gunakan dan. Baik, kita lihat pula gambar kedua. Rizal suka makan lauk ikan. Tetapi abangnya pula suka lauk ayam. Jadi kalau kamu lihat di sini tak sama kan? Rizal suka lauk ikan, abangnya suka lauk ayam, tak sama. Jadi bila tak sama, kita gunakan kata hubung tetapi. Jadi ibu Rizal ni, dia akan memasak untuk Rizal dan juga abangnya. Cuma kita lihat ayatnya, ibu mereka selalu menggoreng ayam atau membakar ikan. Jadi satu hari ibu dia akan masak satu lauk. Sama ada ibu dia hendak menggoreng ayam ataupun ibu dia hendak membakar ikan. Kita lihat pula di bawah.
Kadang-kadang Rizal sekeluarga tidak makan di rumah. Mereka makan di restoran Pak Yazid, di restoran Mawar. Jadi di tempat kosong ini, boleh tak kita nak makan di dua-dua restoran serentak? Makan tengah hari, dua-dua restoran nak pergi. Tak boleh kan? Sebab nanti kita terlampau kenyang. Jadi, dia kena, keluarga Rizal ni dia kena pilih satu. Bila pilih, kita letak kata hubung, apa dia? Kita letak kata hubung atau. Mereka makan di restoran Pak Yazid atau di restoran Mawar. Okay, walaupun makanan di situ murah, berkhasiat. Murah dan berkhasiat ni dia tak sama ya. Biasanya kalau kita fikir mungkin kalau murah tu makanan tu tak bagus. Tetapi di sini murah tapi makanan tu bagus. Jadi kita letak perkataan tetapi. Okay, akhir sekali. Keluarga Rizal amat mementingkan kebersihan. Mereka memilih tempat makan yang cantik, bersih. Di sini memang di atas tu ada perkataan memilih. Tetapi kalau kita nak pergi makan di restoran, kita kena tengok dua-dua ni. Dia nak cantik pun dia nak, bersih pun nak kan. Jadi kita letakkan perkataan dan. Baik, kita teruskan lagi. Cikgu nak semua sekali nanti bersedia dan dengar semula pengajaran cikgu ini dan buatlah sendiri latihan di halaman 54. Okay, dan satu lagi latihan di halaman 55. Baiklah, kita pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu kata seru. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan. Dalam bahasa Inggeris tu kita sebut feeling, perasaan. Kalau kamu tengok di bawah ni, cikgu letakkan gambar-gambar emoji. Emoji ni menggambarkan perasaan. Kita biasa tengok di telefon ibu atau telefon ayah ataupun telefon kamu sendiri ada banyak emoji bila kita gunakan waktu kita menggunakan Telegram atau WhatsApp. Jadi inilah emoji. Ada yang marah, ada yang tengah sedih kan, ada yang terkejut, ada yang macam muka peramah, dia nak lambai kawan. Okey, jadi inilah yang akan kita gunakan, kata seru. Baik, ada 5 kata seru yang kamu mesti fahami untuk tahun 1. Yang pertama ialah wah. Yang kedua ialah hai. Yang ketiga ialah amboi. Yang keempat, kata seru dan yang kelima, kata seru oh. Okey, baik. Kita pergi ke buku teks halaman 50. Jadi di sini kamu boleh baca dahulu. Okey, nanti sebentar lagi cikgu akan kongsikan juga video yang menunjukkan perbualan yang menggunakan kata seru di dalam buku teks halaman 50. Hai Kim Seng, kamu baru tiba? Ya Rizal, ibu kamu mana Rizal? Oh, ibu saya ada di dapur. Amboi, asyiknya berbual. Abang Aziz. Wah, sedapnya bau masakan ibu. Mari kita ke dapur. Hai, lama makcik tak nampak. Apa khabar? Oh, saya sihat. Makcik? Sihat juga. Amboi, cantiknya baju Kim Seng. Terima kasih makcik. Wah, ada air soya. Air soya baik untuk kesihatan. Jangan lihat saja Kim Seng. Cepatlah minum. Baik, kita teruskan lagi untuk kata seru yang pertama, iaitu wah. Biasa ya, wah ini menyatakan perasaan kagum dan juga hairan. Okey, contoh yang cikgu letakkan di sini, wah, besarnya hadiah kamu. Kadang-kadang kita nampak contoh kawan bawa pensel yang cantik pergi sekolah. Wah, cantiknya pensel kamu. Cantiknya beg sekolah kamu. Itu ialah wah. Okey, jadi kita rasa kagum, kita rasa hairan. Macam hebatlah, sesuatu yang hebat.
Okey, seterusnya. Ini mudah saja. Hai. Okey, kalau kita nampak kawan-kawan, contoh tadi, kita punya sesi Google Meet tadi, kita nampak kawan-kawan, kita pun tegur hai. Kalau kita jumpa di luar, kita pun tegur. Contoh ayat yang cikgu gunakan di sini, hai, nama saya Siti. Oh ya, cikgu nak terangkan sedikit, apabila kamu gunakan kata seru, di sebelah kata seru, kamu kena letakkan tanda koma. Dan di hujung kamu letakkan tanda seru. Dia tidak ada menggunakan sembarang tanda noktah. Yang ada hanyalah tanda koma dan juga tanda seru. Baik, kita teruskan lagi. Ini adalah amboi. Menyatakan perasaan hairan. Hairan juga kasihan atau mengusik seseorang. Contoh kalau kita nampak kawan kita hari tu baju dia cantik, kita saja-saja nak kacau-kacau dia. Kita cakaplah, amboi, cantiknya baju kamu. Itu ialah amboi. Dia hampir sama dengan wah tadi ya. Okey. Dan ini ialah oh. Oh ni dia ialah faham tentang sesuatu perkara. Oh tu bermaksudnya faham tentang sesuatu perkara. Baik. Jadinya contoh kalau kamu faham tentang sesuatu, okey, kamu pun katalah, oh begitu caranya. Baik, itu ialah faham tentang sesuatu perkara. Okey, dan yang seterusnya kita akan teruskan lagi. Kamu, cikgu nak kamu semua siapkan buku aktiviti halaman 56. Sekian saja pengajaran cikgu untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi.